Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini Agenda Awani. Malam ini kita akan berbicara berkaitan dengan projek Lebuh Raya, konsesi berkaitan dengan apa yang sedang dilakukan dan progres yang sedang dilakukan oleh beberapa projek terkini dan juga manfaat dikembalikan kepada rakyat dan juga pengguna lebuh raya, dan pastinya projek lintasan kota holdings ataupun prolintas antara konsesi yang terbesar memiliki beberapa lebuh raya sekitar Kuala Lumpur dan Lembah Kelang. Kalau kita biasa dengan lebuh raya LKSA, Akleh, Sukeh, Dash, banyak lagi lah, GCE dan sebagainya. Inilah yang diuruskan oleh Prolintas, tetapi pastinya ada cabaran yang mereka hadapi kerana bergerak ataupun menguruskan lebuh raya di sekitar Lembah Kelang bukan calang-calang. Kosnya, pengurusannya dan juga baik pulihnya, maintenance-nya begitu tinggi, tetapi untuk memenuhi hasrat dan juga bagaimana memenuhi kehendak pelanggan itu juga yang diberi perhatian oleh Prolintas Sdn Bhd. Jadi untuk melihat perkara ini, yang berbahagia Datuk Muhammad Azlan Abdullah di sebelah kanan saya, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Projek Lintasan Kota Holdings Sdn Bhd, untuk berbicara tentang hal ini. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama saya Nazri Kaha pada malam ini. Datuk, kalau kita nak tahu lebih lanjut tentang Prolintas ini, mungkin ramai dah gunakan projek-projek yang diuruskan oleh Prolintas seluruh negara dan termasuk terutamanya di Lembah Kelang. Tetapi mereka tak tahu siapa empunyanya. Mungkin ingat mereka Pelas Highway ke, Prolintas ke, ataupun konsesi yang lain. Jadi mungkin Datuk boleh ceritakan sedikit tentang Prolintas supaya kita lebih tak kenal ni tak cintalah. Silakan Datuk. Okey. Terima kasih kerana menjemput saya bersama sesi ini. Pertama kalinya projek Lintasan Kota Holdings ataupun lebih dikenali sebagai Prolintas atau kumpulan Prolintas ialah merupakan sebuah syarikat induk pelaburan yang dimiliki oleh kumpulan Pemodalan Nasional Berhad dan juga PNB, Amanah PNB dan Amanah Saham Bumi Putra. Yang memiliki kepentingan sebanyak 47% dan 53% masing-masing di dalam kumpulan Prolintas. Dan kumpulan Prolintas mengendalikan ataupun mempunyai kepentingan dalam 6 konsesi lebuh raya dalam bandar di Lembah Kelang. Yang dimulai dengan lebuh raya, saya rasa ramai orang tahu lebuh raya bermula pada tahun 1995, lebuh raya Ampang Kuala Lumpur. Atas sungai tu. Atas sungai. Saya lebih kenal dengan projek lebuh raya atas sungai daripada Ampang sampai Kuala Lumpur kan. Ya, atau short Akleh ya, Akleh Ampang KL Elevated Highway, itu dia punya short form dia. Dan selepas Akleh, kumpulan Prolintas mengambil alih lebuh raya Guthrie Corridor Expressway GCE daripada Bukit Jelutong ke Rawang ya, yang bersambung dengan lebuh raya Elite dan juga lebuh raya Utara Selatan di utara. Dan selepas itu kumpulan Prolintas juga membina lebuh raya Laksa ataupun lebuh raya Kemuning Shah Alam LKSA, jadi short form orang panggil Laksa, yang menghubungkan pusat bandar Shah Alam ke merentasi Sungai Kelang dan menyambung dengan beberapa lebuh raya sedia ada yang lain seperti lebuh raya Kesas dan lebuh raya Persekutuan 2 di Federal Highway Route 2 yang menyambungkan daripada PJ sampai ke Kelang di Sungai Rasau. Jadi itu yang ketiga, dan pada tahun 2017 kumpulan Prolintas mengambil alih keseluruhan kepentingan di dalam lebuh raya lingkaran Kajang ataupun dikenali sebagai SERK, sistem lingkaran Kajang ya. Dan sebelum itu pada tahun awal 2012 pada masa yang sama di peringkat perancangan, kumpulan Prolintas juga telah mengkaji keperluan dan juga mereka bentuk 2 lebuh raya yang baru-baru ini telah siap dibina dan juga dibuka kepada pengguna awam, iaitu lebuh raya Dash dan juga lebuh raya Sukeh. Dash iaitu lebuh raya Damansara Shah Alam dan Sukeh iaitu lebuh raya Sungai Besi Ulu Kelang. Jadi ini ialah 6 konsesi lebuh raya dalam bandar yang dikendalikan ataupun yang telah dibina
direka bentuk, dibina dan juga dioperasikan oleh kumpulan Prolintas, diselenggarakan oleh kumpulan Prolintas sebagai sebuah kumpulan syarikat konsesi lebuh raya dalam bandar yang utama dalam Lembah Kelang. Itu sebuah sedikit seberingkas Prolintas, dan kita sudah pun melaluinya saban hari pergi balik kerja ataupun menghantar anak ke sekolah dan seumpamanya, tapi tak sedar siapakah pemilik lebuh raya ini. Tetapi yang kita sedia maklum dan begitu impresif dari sudut pembinaan, dari sudut reka bentuk dan juga dari sudut lokasi yang dihubungi, iaitu Suka dan juga Dash. Saya impress lah kalau pergi Damansara Perdana tu, saya leka lah tengok elevated highway dan juga bagaimana teknologi yang membina lebuh raya Dash sampai ke Shah Alam itu, yang saya rasa bila jadi itu macam mana rupanya dah jadi. Jadi mungkin Datuk nak perkenalkan tentang Dash dan Suka, kepentingan kepada penyuraian trafik di Lembah Kelang yang begitu sesak dan begitu memerlukan lebih sistem yang dapat menyuraikan dan memendekkan perjalanan pengguna. Jadi adakah Datuk merasakan Suka dan juga Dash ini adalah satu nerve baru untuk Lembah Kelang? Ya, sudah semestinya apabila siap kedua-dua lebuh raya tersebut, Dash dan Suka, secara spesifiknya, ianya merupakan salah satu daripada option ataupun pilihan kepada para pengguna lebuh raya yang di sekitar kawasan tersebut. Saya akan jelaskan sedikit berkenaan dengan demografik dan juga lokasi kedua-dua lebuh raya tersebut. Dan seperti contoh lebuh raya Dash, jumlah keseluruhan lebuh raya tersebut sepanjang 20 km daripada point to point, iaitu daripada puncak perdana daripada Shah Alam. Ada kampus landmark dia yang orang kata senang nak kenal, ialah UiTM, kampus UiTM puncak perdana terus ke Taman Tun, ya. Jadi sekali lagi, apabila reka bentuk lebuh raya dalam bandar ni, kita salah satu daripada feature dia ialah kita melalui kawasan pembangunan sedia ada, sama ada kawasan residensi yang sedia ada ataupun kawasan industri sedia ada, yang menghubungkan penduduk ataupun pengguna setempat untuk ke destinasi masing-masing. Jadi apabila siapnya lebuh raya Dash, memang ketara penjimatan, saya mendapat banyak maklum balas daripada terutama even penduduk di Mont Kiara, Sri Hartamas, Kota Damansara, yang menikmati walaupun bayar tol, tapi dia orang kata tak apa bayar tol, tapi penjimatan masa yang begitu ketara. Saya sendiri pun, saya tinggal di Setia Alam, daripada office di Kuala Lumpur. Memang maknanya paling minimum 30 minit penjimatan travelling dari segi perjalanan balik, terutamanya waktu puncak di sebelah petang, peak hour traffic kan, memang ketara penjimatan masa yang dilalui. So jadi bila kita lihat di lebuh raya Dash, bukan setakat menghubungkan puncak perdana ataupun puncak alam ke Taman Tun, tetapi ia juga di sepanjang laluan tersebut, semasa kita mereka bentuk jajaran tersebut, kita mengambil kira lokasi-lokasi strategik di sepanjang laluan tersebut. Contohnya kita boleh ada exit ke lapangan terbang Subang, for example. Contohnya ada laluan opsional lah yang boleh direct ke Subang Airport. Dan juga melalui sama ada kawasan penempatan yang sudah matang yang sedia ada seperti Kampung Melayu Subang, Denai Alam, dan juga kawasan pembangunan baru, contohnya Kuasa Damansara. Itu satu projek pembangunan yang masif yang akan dibina, yang kita dah sediakan laluan ataupun dedicated exit atau entry dan exit into kepada kawasan pembangunan tersebut. Dan Kota Damansara, semua untuk Kota Damansara. Itu belum cerita kawasan pertumbuhan baru selain pada Kuasa di puncak perdana sampai ke puncak alam. Betul, tepat sekali. So jadi inilah kata kelebihan Dash ni, maknanya bukan setakat menjadi laluan alternatif ataupun pilihan kepada kawasan sedia ada, tetapi jadi pemangkin kepada
kawasan pembangunan yang baru, terutama di kawasan koridor Berkaitan dengan suka bagaimana, Datuk? Okey, suka sekarang ni seperti kita semua sedia maklum, laluan suka sepanjang 24 km daripada Seri Petaling bersambung daripada Kesas Highway terus sampai ke Bukit Antarabangsa. Pada ketika ini kita masih ada sedikit sahaja lagi baki pembinaan yang belum disiapkan, iaitu di sekitar kawasan Ceras dan Alam Damai, di mana insya-Allah kita jangka akan dapat siapkan menjelang suku kedua tahun ini baki pembinaan tersebut, dan kita akan insya-Allah dapat buka terus secara langsung daripada Seri Petaling terus ke Bukit Antarabangsa tanpa halangan dalam masa yang terdekat dalam 2-3 bulan. Jadi sekali lagi, kalau kita tengok pembinaan lebuh raya suka daripada Seri Petaling sampailah ke Bukit Antarabangsa, ianya ialah untuk menyelesaikan isu masalah kesesakan jalan raya di lebuh raya MRRR 2 ataupun Middle Ring Road 2 ya, yang di mana jamnya tak kira pagi, petang, siang, malam, weekend pun jam kan. Jadi Suket ialah macam bypass untuk Middle Ring Road. Dari sudut keunikan lebuh raya Dash dan juga Suka, mungkin Datuk nak kongsikan. Ramai nak berebut sampai berhenti tepi highway lah ambil gambar. Tapi itu membahaya dan juga tidak dibenarkan oleh lembaga lebuh raya termasuk juga konsesi. Yes. Betul. Seperti yang disebut tadi, reka bentuk lebuh raya, kedua-dua lebuh raya kami ini, Suka dan Dash, dan juga pada asalnya lebuh raya Akleh, keunikannya ialah lebuh raya bertingkat. Yang melintas bandaraya Kuala Lumpur tu. Merentasi laluan bawah, laluan sedia ada, jalan-jalan yang sedia ada, melalui bangunan dan juga celah-celah. Ya. Jadi itu sebahagian cabaran yang kami lalui semasa peringkat pembinaan, tapi alhamdulillah bila dah siap, jadi kita pun harus mengambil kira faktor-faktor sekitar. Jadi kalau kita sebut pasal keunikan lebuh raya yang telah siap dibina ni, Suka dan Dash ni, bukan setakat dari segi ketinggian. Kalau nak kira ketinggian, gayat juga tu semasa pembinaan yes, masa bila kita lawat tapak projek memang saya harus akui. Sebab contohnya di lebuh raya Sungai Besi Ulu Kelang dekat Ceras Kajang tu, ketinggian dia daripada ground ialah 56 meter. Tinggi ya, dalam, tapi kalau ikut rekod saya difahamkan ketiga tertinggi. Ada Rawang bypass tertinggi. Jadi kebayangkan dekat bawah ada lebuh raya sedia ada Ceras Kajang, lepas tu ada MRT track, dan lebuh raya kami di atas merentangi lebuh raya dan juga MRT track sedia ada. Jadi itu cabaran dan juga keunikannya. Pada masa yang sama, apabila kita membina lebuh raya di kawasan pembangunan ataupun perumahan, industri sedia ada, kita harus mengambil kira faktor-faktor elemen environment, noise. Jadi kalau di Dash kita dapati pembinaan kata noise barrier secara tertutup sepanjang 260 meter, yang saya rasa itu merupakan yang pertama di negara kita. Yang menutupi keseluruhan section yang melalui kondominium ataupun apartmen di kiri dan kanan lebuh raya tersebut. So itu salah satu dari sudut keunikan teknologi, kerana dalam pembinaan dan juga teknologi berkaitan dengan jalan raya dan lebuh raya ini begitu advance, dan saya rasa yang diterapkan sudah pun ditunjukkan oleh Prolintas. Mungkin Datuk nak kongsikan. Ya, selain daripada mencapai orang kata pembinaan lebuh raya kami dan juga bangunan-bangunan operasi yang berteraskan Green Building Index dan mencapai penarafan GBI, kelestarian tersebut, dari segi keunikan feature aspek-aspek keselamatan. Contohnya lebuh raya, kedua-dua lebuh raya baru ini dan juga lebuh raya sedia ada dilengkapi dengan pencerahan LED. Keseluruhan dicerahi dengan lampu LED dan juga dipantau dengan CCTV
apa orang kata ni HD image lagi jelas. yang di sepanjang lebuh raya, dan ia juga disokong oleh sistem intelligent traffic detection system, di mana kita kalau secara konvensional kalau apa-apa kejadian berlaku di tengah-tengah lebuh raya, mungkin kita menunggu laporan daripada pengguna ataupun laporan daripada kita punya peronda, tim peronda yang beroperasi 24 jam, tapi kadang-kadang kejadian berlaku di luar di kawasan yang mungkin dia tak orang kata cover pada ketika itu. Jadi sistem kawalan bilik operasi lebuh raya kami ada sistem pengesan kalau sekiranya ada berlaku jam yang panjang, jadi dia boleh detect, sensor boleh detect melebihi jam yang melebihi beberapa jarak yang boleh trigger an event yang boleh kita lihat daripada CCTV untuk diambil tindakan yang segera. Itu peringkat pertama. Dan juga of course kita punya peronda 24 jam, dan kita juga ada apps kumpulan Prolintas untuk para pengguna di luar sana, di mana apabila Haji Nazri guna lebuh raya salah satu daripada lebuh raya kami, katakanlah ada kesusahan, ada breakdown ke ni, jadi bila katakanlah you tak payah pancit ke, habis minyak ke, jadi bila you open up kita punya apps tu, tak perlu lagi nak telefon bilik kawalan nak bagi tahu you dekat mana, kilometer berapa. Kita boleh kesan dah you dekat mana, and then dalam apps tu dah ada preset menu di mana you boleh specify apa masalah yang anda hadapi. Habis minyak ke, tayar pancit ke, rosak ke. Jadi signal tersebut akan disalurkan terus kepada tim peronda yang terdekat untuk memastikan orang kata response time yang paling cepat kepada pengguna kita yang berada dalam kesulitan pada waktu tersebut. So ini adalah inilah. Contoh tadi you sebut pasal orang berhenti ambil gambar. Ini another I think first time juga dalam lebuh raya, di mana kita ada, of course kita saya sebut tadi kita ada CCTV, dan juga pada masa yang sama kita ada pembesar suara yang kita operate daripada remote area, daripada bilik kawalan. Apabila kita nampak ada pengguna yang berhenti di lebuh raya kita untuk ambil gambar apa semua, kita akan nasihat pengguna untuk beredar daripada kawasan tersebut atas aspek-aspek keselamatan, dan telah pun dilaksanakan. Tapi untuk tujuan tersebut, kita juga ada inisiatif yang akan kita laksanakan, mengambil kira orang kata spot yang menarik tu, lokasi tersebut terutamanya secara spesifik ialah di sepanjang lebuh raya Sungai Besi Ulu Kelang, Sukai, di berdekatan dengan area Bukit Teratai atau memasuki kawasan Ampang tu, ya, di mana kita telah mengenal pasti satu kawasan untuk kita bangunkan sebagai kawasan rehat yang dinamik, yang lain daripada apa yang kita telah lihat yang biasa. So ia bukannya konsep R&R yang nama. Jadi kita mengambil masa sedikit untuk orang kata finalize design tu, orang kata get it right from the start lah kan. InsyaAllah kita akan cuba yang terbaik untuk menjadikan lokasi tersebut sebagai salah satu juga daya tarikan. Jadi berbalik kepada orang kata wawasan kami ialah untuk lebuh raya dalam bandar ni sebagai salah satu point of destination, bukan setakat untuk pergi balik kerja gitu. Itu biasa. Itu biasa. Datuk, dari sudut cabaran, kerana nak bina highway moden di tengah bandaraya ini bukan kepalang lah. Kita tengok pembinaan pun orang kita cakap seriau lah. Tetapi nampaknya Prolintas, Dash yang latest dan juga Sukai ni mampu memberikan satu kemampuan anak tempatan membangunkan lebuh raya dengan teknologi dan juga, tetapi pastinya Datuk nak kongsikan tentang cabaran membina lebuh raya di penempatan yang padat, di lokasi yang begitu berisiko, dan juga kawasan-kawasan yang pastinya sukar untuk dibina elevated highway. Memang mencabar. Memang kata ada ketika tak boleh tidur malam lah.
terutamanya bila kita membina lebuh raya di dalam kawasan penempatan sedia ada, tak kiralah residensi ke ataupun industri, dan Bawahnya berjalan. di bawahnya boleh sentiasa nak ada hentikan trafik, ni, ya. Jadi aspek-aspek keselamatan memang menjadi prioriti utama. Kadang tu orang kata nak siapkan projek awal, nak siapkan projek cepat, betul, tetapi kalau faktor keselamatannya rapuh, memang memang tidak boleh, because sebabnya kalau aspek keselamatan tidak dititik beratkan, dia akan menjadi projek tu jadi lagi delay, lagi. ya. Saya akui ada beberapa isu yang berlaku pada di Sukeh dan juga di Dash, tapi kita mengambil iktibar. Tapi yang seperti saya katakan tadi, membina lebuh raya bertingkat di kawasan penempatan sedia ada sememangnya mencabar. Aspek keselamatan memang menjadi prioriti utama kami, dan inilah yang kita terapkan kepada semua warga kerja dan juga partner kita, iaitu kontraktor-kontraktor yang terlibat dalam pembinaan lebuh raya tersebut, aspek-aspek keselamatan. Jadi kita pun ada, bukan setakat prolintas dengan kontraktor saja, ianya disokong oleh pelbagai tim-tim yang lain yang terdiri daripada supervision consultant, independent check engineers, pihak berkuasa tempatan, traffic safety team. Jadi banyak pihak yang terbabit, stakeholders, correct. Banyak pihak yang terbabit, yang terlibat dalam untuk memastikan aspek-aspek keselamatan diutamakan. Ya, nampaknya Datuk, kita dalam fasa pemulihan ekonomi, dan ekonomi nampaknya bergerak ke arah sebelum kita menghadapi COVID, dan pastinya dengan wujudnya lebuh-lebuh raya di bawah Prolintas ini, termasuk Dash dan Suka ini, akan memakinkan lebih laju. Kerana kita tak maulah ekonomi kita bergerak perlahan, apatah lagi dalam jangkaan bahawa ekonomi global akan berlaku resesi. Jadi dari aspek Prolintas, apa seterusnya, Datuk? Di peringkat you sebut sebab dia kegiatan ekonomi. Jadi izinkan saya untuk orang kata manfaat limpahan ekonomi semasa pembinaan lebuh raya, kedua-dua lebuh raya tersebut secara langsung dan juga tidak langsung mewujudkan peluang pekerjaan, at least kepada 20,000 peluang pekerjaan di pelbagai peringkat, di peringkat teknikal, operasi, pembinaan, dan sebagainya, dan juga the ecosystem, bukan setakat kepada kontraktor, tapi banyak lagi ekosistem yang menyumbang kepada pembinaan kedua lebuh raya tersebut, dan juga kepada sistem keuangan negara, di mana kita raise funding untuk membina lebuh raya tersebut. Dan selepas akhirnya di pembinaan di peringkat operasi, bagi saya, pandangan saya ialah sumbangan pembangunan infrastruktur kepada tahap efisiensi bertaraf dunia, dan efisien, moden, efisien. Orang kata secara dari segi layman, apakah limpahannya, iaitu dari segi penjimatan masa, dari segi orang kata travelling time, sama masa tu. Yes, the opportunity loss in time kan, apabila kita bina lebuh raya. Hasrat kami ialah untuk mewujudkan satu option sistem pengangkutan ataupun penyambungan destinasi yang lebih cepat, lebih selesa, dan secara tidak langsung menyumbang kepada quality of life, efficiency dan sebagainya. So itu yang kita ni. Di peringkat kumpulan Prolintas pula, selepas menyiapkan dua projek besar dan secara totalnya telah membuatkan kami sebagai pengendali 6 lebuh raya utama dalam bandar. Jadi orang kata what's next? Pada saya ialah untuk bersama-sama dengan tim saya untuk meningkatkan tahap operasi, because macam saya katakan tadi, tak berhenti apabila habis pembinaan, that's it. Cabaran utama kita ialah selanjutnya bagaimana kita harus mengoptimumkan tahap operasi, tahap keselesaan, dan benda ni tak akan berhentilah, it will never stop. Dia akan berterusan. Jadi
contoh penggunaan digital, penggunaan teknologi dalam sistem penyelenggaraan lebuh raya, penggunaan drone, penggunaan apa orang kata data untuk AI dan sebagainya. ya betul. Because bila kita siap lebuh raya macam lebuh raya bertingkat suka dan dash. Kalau kita tengok dia punya physical condition dengan the structure, Beam dia. dengan beam, dengan piers, ketinggian, dengan juga ada cerun dan sebagainya. Ini semua harus kita jaga. Maintenance tu. Maintenance, ya. Ya. Okey Datuk, ada cadang nak buka lebuh raya baru? Ini sepemas ni. Betul. Yalah, bajet akan dibentangkan oleh Perdana Menteri hujung bulan ni. Mana tahu ada Prolintas akan dapat satu lagi dua projek baru. Minta-minta keselatan lah pula tu. Kau nak balik kampung saya senang. I think itu mungkin saya nak perbetulkan sikit sebab konsep kami ialah projek penswastaan. Jadi selalunya cadangan tu datang daripada swasta untuk dikemukakan Pihak sebagai kerajaan, kawasan. ya. Ya. Sekarang ni kita dalam masa yang terdekat kita tidak ada rancangan yang terdekat untuk membina lebuh raya yang baru. Seperti yang saya katakan tadi, setelah siapnya Suka Dash kita fokus untuk memastikan tahap operasi yang optimum, tahap operasi yang cekap, Sekarang yang efisien. dia punya penggunaan on the toe. Alhamdulillah di Dash kita sasarkan apabila siap masa awal during the orang kata trial Ya, tu free hari tu. toll free memanglah penggunaan agak tinggi, tapi apabila toll bermula tidak ada penurunan yang ketara. Jadi kita mensasarkan dalam penggunaan harian sebanyak 70,000 kenderaan menggunakan Dash, manakala di Suke sama juga sekarang ni baru seperti yang kita semua sedia maklum, lebuh raya Suke kita dah buka about 75%. Ada balance sikit je lagi. Sekarang kita mensasarkan apabila dibuka sepenuhnya daripada Sri Petaling all the way to Bukit Antarabangsa, kita sasarkan dalam 100,000 kenderaan satu hari. Tapi pada masa sekarang kita lihat dalam 70,000, 60,000 ke 70,000 kenderaan satu hari. So dalam jangkauan yang kita sasarkan. Okay. Terima kasih Yang Berbahagia Datuk Muhammad Azlan Abdullah, Ketua Pegawai Eksekutif CEO Kumpulan Projek Lintasan Kota Holding Sdn Bhd, dan itu tadi kita bercerita tentang projek yang diuruskan, dikendalikan dan dimiliki oleh Prolintas lebuh raya di sekitar kawasan Bandaraya Kuala Lumpur dan juga Lembah Kelang itu. Jadi terima kasih Datuk sekali lagi atas masa yang diberikan. Jangan serik datang lagi bersama saya. Boleh benda kita boleh kongsikan. Kita nak tahu juga konsep R&R baru nanti, kalau dah siap boleh kita bawa ke lokasi dan sebagainya. Begitu juga ada lokaliti-lokaliti yang boleh diangkat ekonomi tempatan apabila R&R ataupun kawasan-kawasan baru diangkat. Jadi akan ada limpahan daripada projek besar seperti Dash ataupun Suke ini. Sekian sahaja bersama saya Nazika. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.